Baik, bagus pertanyaan itu. Kalau boleh tanya lagi sekali dengan terang jelas supaya ilmu ni dapat didengar kepada orang lain, membazir. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam semua sahabat-sahabat ya. Macam ni Ayanda, saya ada satu persoalan. Setelah kita dah tahu kita ni mutlak, dah mutlak kita tinggalkan dah putus. Boleh tak kita tinggal segala Al-Quran, hadis dan cerita Rasulullah apa semua. Tapi saya pun faham kalau cerita yang macam tu seumpamanya kita meletakkan kita yang tidak beradab ni seumpama kacang melupakan kulit. Begitulah, saya rasa ayahanda lebih faham dengan maksud saya. Saya ni adalah orang tidak pandai berkalam yang cantik-cantik, tapi ayahanda yang saya kenali dah belas tahun lebih faham tentang diri saya ni. Itu aja ayahanda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil-sambil kita berjumpa, kita minum-minum kopi, apa salahnya kita ruangkan sedikit masa perjumpaan kita ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan tidak banyak, sedikit pun jadilah. Ya, biarpun tak banyak, sekalipun sedikit, kita penuhi masa perjumpaan kita ini dengan majlis ilmu. Jadi pertanyaan sahabat kita, setelah kita belajar makrifat, katanya makrifat yang putus, makrifat yang dalam, yang tinggi, yang tamat, yang khatam, apakah kita boleh meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, meninggalkan hadis? Ya. Jadi begini. Ada dua peringkat. Pertama, Al-Quran dan hadis ini petunjuk. Quran ini petunjuk. Petunjuk ini umpama signboard, umpama papan tanda. Daripada Kelantan ke Kuala Lumpur, kita orang Thailand nak pergi Kuala Lumpur, melewati Kelantan. Jikalau kita meninggalkan signboard, meninggalkan papan tanda, mana mungkin kita akan sampai ke Kuala Lumpur? Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara petunjuk, perkara Quran, perkara hadis ini bukan perkara sunat, malahan dia wajib. Kita tidak akan sampai ke Kuala Lumpur jikalau kita tidak menggunakan jalan, tidak menggunakan petunjuk. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sunnah dan Al-Quran. Tidak sekali-kali kita sampai ke tahap makrifat jikalau kita meninggalkan petunjuk. Baik. Yang keduanya anda dikasihi, petunjuk-petunjuk ini semasa kita berjalan daripada Kota Baru menuju Gua Musang Kuala Lipis Bentong, baru sampai Kuala Lumpur. Jadi setelah kita sampai ke Kuala Lumpur, apakah lagi kita kena mengikuti petunjuk tadi? Petunjuk sudah kita lewati, petunjuk sudah kita jalani, sudah meresap dalam jantung hati kita, dalam fikiran kita dan ilmu kita. Kalau kita ulangi lagi, tahun depan kita datang lagi untuk daripada Thailand ke Kuala Lumpur, kita tidak lagi perlu kepada petunjuk. Kerana segala petunjuk itu sudah ada dalam jantung kalbu kita, dalam akal kita. Ya, begitu juga sunnah dan Al-Quran. Itu petunjuk. Jadi untuk menjawab akan pertanyaan ananda, Mat, biarpun sulit, biarpun perkara ini agak menentang arus, aku tinggalkan dua perkara, kata Rasulullah. Kamu tidak akan sesat selamanya.
iaitu sunnah dan Al-Quran. Apa maksud tinggalkan? Ada orang kata tinggalkan ini artinya jangan pakai, jangan guna, berpisah. Itu maksud tinggal. Seumpama kita nak bercerai dengan isteri, ada bahasa aku tinggalkan kamu, jatuh talaknya. Kalau bahasa Kelantan, tinggal ni artinya cerai, putus. Jadi muslim-muslimat dirahmati Allah, apabila kita belajar makrifat, umpamanya dalam syariat kita masih menggunakan baju, masih menggunakan kain, masih menggunakan benang. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam kapas, sebetulnya kita tidak buang baju, sebetulnya kita tak buang benang, kita tak buang kain. Jadi jawapannya, kita tidak buang dan kita tak tinggal. Kita tak boleh tinggal. Kenapa? Seumpamanya kita dah kenal kapas, apakah kita buang baju? Kenal kapas, apakah kita buang kain? Kita tak buang. Kenapa? Kerana apabila kita sudah kenal kapas, ianya sudah merangkumi. Artinya kita tak tinggal, ananda. Kita tak akan tinggal. Ini petunjuk, ini sunnah Al-Quran, tak tinggal. Kenapa? Dia sudah merangkumi di dalam ilmu makrifat. Inilah putusnya belajar makrifat ini, dia tak tinggal sunnah dan Al-Quran. Dia tak cerai, tak berpisah. Ya, aku tinggalkan dua perkara. Satu, tinggal artinya berpisah. Jadi tinggal di sini artinya tinggal baju memandang kapas. Tinggal baju memandang kapas, dengan arti kata lain, sekalipun dia tinggalkan baju, melihat kapas, dalam masa yang sama baju tu sudah terikut dalam kapas, sudah merangkumi di dalam kapas. Jadi jawapannya, nanda, sebetulnya orang hakikat makrifat tidak meninggalkan baju sesungguhnya, biarpun dia sudah sampai ke tahap kapas. Biarpun dia sudah sampai ke tahap hakikat makrifat, dia tak tinggal sunnah dan Al-Quran. Kerana sunnah dan Al-Quran ni sudah ada di dalam makrifat. Jadi itulah jawapannya, tak boleh tinggal kerana dia sudah merangkumi, meliputi, mencakupi. Gitulah saja, sebuah sedikit. Disudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti kapas? Kapas tak boleh dia berbaju, melainkan dia berbenang. Apabila benang, baru dia berkain, ditambah menjadi kain. Kain itulah menjadi berbagai-bagai. Kan? Kalau kita dah tahu itu hakikat dia. Tapi bila kita pegang baju, kita cakap, oh, baju ini kapas. Tak betul. Dia dah meliputi, dia dah satu dah. Kan? Pegang baju, kita tahu hakikat dia kapas. Jalan je lah, seadanya. Tapi kebanyakan orang pegang baju, dia tak nampak kapas. Tetapi kalau orang pegang kapas, sudah semestinya baju itu merangkumi baju. Kat situ yang dia cakapkan, kalau orang yang dah tahu tadi, baju itulah kapas, hakikat itu kapas. Mana dia dah marifatkan. Marifat itu pengenalan. Apabila dia dah kenal itu baju kapas, maka dia dah meliput, mana dia dah karat. Dia tak perlu sebut lagi. Kalau sebut lagi, masih lagi berpisah, macam ditinggal, macam dekat tadi, ditinggalkan. Makin lagi berfarah. Orang kat sini, dah sampai kat situ, oh dia kata lah hurufin lah something. Tak perlu sebut. Tapi mesti kenal. Jalan ni, macam tadi Aina cakap tadi, daripada Thailand nak ke Kelantan, Kelantan nak ke Kuala Lumpur. Menemukan dia, Kuala tu pertunjuk. Apa maksud itu? Nak kita jalan kan, tarikat tadi. Mana kau nak tuju, hakikat, menentukan di Kuala Lumpur. Apabila kita sampai, baru dia kata kesempurnaan. Kan? Tapi kalau kita tak tengok dari situ, macam mana kita nak sampai Kuala Lumpur? Tak pernah sampai ni. Tak akan sampai. Tak akan sampai. Tak ke Singapura. Macam contoh lah Aina kan, kat situ. Daripada Kuala Lumpur nak terus Kecing, dah tahu kan, kita dah lalu. Dah lalu. Tak perlu nak tanya kat mana. Tetapi dia dah ada dalam akal fikiran kita. Dah tak terbuang. Jalan tak terbuang, dah ada sini. Dia satu perkara lagi saya nak sambung di sini. Jikalau kita sudah putus makrifat, tinggi makrifat, kita boleh duduk di tahap baju, boleh. Boleh.
Boleh duduk di tahap benang boleh, di tahap kain boleh. Tak duduk di tahap kapas tak apa. Duduk tahap baju pun boleh. Kerana kita dah tahu yang baju tu juga kapas. Jadi orang makrifat boleh turun ke bawah. Penghujung makrifat itu adalah syariatin, bermakna turun balik. Boleh. Sebab dia dah tahu. Boleh turun sehingga ke rendah-rendah syariat boleh. Baru dia jadi meriah bagi dia, bagi dia jadi Meriah. sempurna. Di situ ada kegembiraan di situ. Segala-gala boleh positif. Sebab kita tak buang. Itu sebab kadang-kadang bila kita mengaji, kita dah tak nak pakai. Contoh lah, kenyang, kita nak makan. Makan je. Je. Haus, pergilah minum. Apa masalahnya? Turun balik. Turun balik. Kan? Dia kalau dah betul-betul dia tahu perjalanan pak dia pegang. Empat tu kan satu sebenarnya. Contoh dulu lah, saya cakap dengan dia, nak berdiri bukan kaki. Betul tak? Tapi tak ada kaki nak berdiri macam mana? Kan? Tapi kalau kita dah faham tu kapas, tak perlu lagi cakap kaki, tak perlu cakap berdiri. Kan? Siapa nak air lagi? Kali ni tentang saya pula. Jadi ini yang kena kita kena duduk di mana kita keadaan kita. Betul tak? Bapak Adik, no? Contoh ada dulu garam dengan masa dia. Ini yang dia saya nak ceritakan apa yang saya lalui. Okey, dengar dia. Garam dengan masa. Banyak ada masa yang dia cakap pegang pada masi, jangan pegang garam. Tapi orang tak dapat penjelasan daripada ayat. Macam mana kita nak tahu berlakunya garam? Saya lakukan ni, saya nak cerita yang dia pertiga. Saya nak tahu dia dengan macam mana yang kata garam ini lebur di dalam air, di dalam masin. Hilang garam tinggal masin, betul tak ini? Saya ambil garam tau ini. Saya ni air gelas, saya ambil garam. Saya ambil garam, saya masuk di dalam air. Saya godak garam tu. Hilang lebur tak garam? Lebur. Tapi dia lebur kat mana? Kan di dalam air tadi. Kan? Bila kita tahu masin, apa bila kita rasa? Garam tu tak pergi mana? Garam tu kat sini. Tak payah buang. Tak, ni nak buang Tak garam. payah tinggal. Buang garam. Dia tak nampak garam ni kat ni juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat kan dia. Saya bukan saya cakap, saya yakin dengan ilmu ini. Kita akan nampak on the spot dia dulu. Semoga ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cakap mula-mula saya dengan anda dulu. Dulu kan kita serah. Soalan pertama, betul lah. Serah tangan, serah kaki, selepas kembalinya ayanda kembalikan. dalam grup ini Sekarang kembali ke sini, ayat mengatur bertanya tentang redha. Balikkan dulu. Tangan milik siapa? Allah. Bagaimana Kaki milik siapa? nak duduk di dalam daripada atas bawah, mana milik keadaan redha. Yang ada tu Muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Ada balik. Dah nyata dah. Redha, Betul cakap pucuk paku, sayur pun paku. Ikhlas, tanah seberat. tawakal, nyata dan sabar dan sebagainya. Allahu Akbar. Dengan pantun itu Umpama kita putuskanlah sebuah rumah, persoalan di kemuka tadi, bahwasanya di kita dalam sebuah rumah itu sebetulnya ada tingkap, kalau sekalipun kita nak ada tinggal, pintu, nak buang, tidak akan boleh tinggal, ada tidak akan tandas, boleh buang. ada Kerana dapur, dia dah ikut serta ada ruang tamu. apabila kita makrifat. Ya, itu saja anda. Jadi tak boleh tinggal sunnah Al-Quran. Jadi Tak boleh tinggal petunjuk. sabar, Petunjuk itu ikhlas sudah merangkumi seumpama dalam ilmu makrifat. sebahagian Wabillahi taufiq daripada wal hidayah. rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sebahagian wabarakatuh. daripada rumah